sebelum kita boleh menuntut hak-hak sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia ini adalah ciptaan Barat. Latar belakangnya menjadi sejarah. Gerakan hak asasi manusia ini menjadi sejarah yang sangat kontroversi, yang penuh kontroversi. Dia kuat berakar pada liberalisme sekular yang berfahaman bahawa usaha dan mempromosi hak-hak warga dan mengasingkan agama dari ruang lingkup masyarakat. Maksudnya human rights, kalau kita bercakap tentang human rights, dia akan mengasingkan agama daripada public sphere, daripada ruang awam. Agama bagi pahaman hak asasi manusia ini adalah perkara yang hanya untuk perkara yang bersifat ibadat individu sahaja. Di dalam ruang awam, tetap jalan negara, dalam menentukan hak-hak sivil dan awam, itu Islam tidak boleh, ataupun agama tidak boleh dilibatkan. Jadi atas dasar itu, dia berbeza dengan kedudukan ataupun pandangan perspektif Islam bahawa Islam, kita faham bahawa konsep insan itu kita tidak difahami, diasingkan daripada kompartmen spiritual dan temporal. Apa yang ada di dalam dunia ini yang menjadi, kalau tiap-tiap hari kita berurusan ataupun bermuamalat, tidak terpisah daripada agama. Itu premis awal. Dan kita lihat bahawa fahaman sekularisme ini datang daripada pengalaman atau sejarah Barat. Saya ceritakan konteks latar belakang. Sejarah dan realiti yang melatari UDHR, kalau kita nak cakap tentang gerakan hak asasi manusia sejagat ini, ada 3 perkara ataupun 3 dokumen penting yang kita perlu faham. Yang pertama ada Universal Declaration of Human Rights, kemudian ada ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, dan yang ketiga ada ICESR, International Covenant on Economic and Social Rights. 3 dokumen ini membentuk apa yang dipanggil sebagai International Bill of Rights. Ini yang menjadi dokumen utama rujukan. Okey, UDHR diakui oleh Johannes Morsig. Dia menulis satu buku yang bertajuk The Universal Declaration of Human Rights, Origins, Drafting and Intent. Ya. Dia telah menulis bahawa sejarah dan realiti yang melatari UDHR ialah respons terhadap mangsa kekejaman Perang Dunia Kedua tahun 1945 dan mangsa Holocaust Yahudi. Atas pengalaman pahit Barat ini dan juga atas pemisahan negara dan agama, kerana berlaku pada dalam sejarah Barat itu ada beberapa peristiwa yang mana Barat merasa bahawa golongan agamawan telah bekerjasama dengan pemerintah yang zalim dan telah menghancurkan manusia pada ketika itu. Jadi oleh sebab itu mereka merasakan bahawa perlu dipisahkan negara dan agama ini, tidak boleh. Dan itu juga mempengaruhi sebenarnya faham sekular. Dan sejarah yang realiti yang ditulis salah seorangnya UDHR, ada 5 jurulapor yang ketika itu dilantik, dan salah seorangnya adalah Charles Habib Malik. Beliau merupakan seorang Christian Lieutenant yang kemudiannya pada tahun 1982 telah menjadi pemikir di sebalik gerakan Falangis yang membunuh lebih 3,000 manusia awam, masyarakat awam Palestin, peristiwa Sabra dan Shatila. Kalau tuan-tuan dan puan ingat lagi. Jadi orang yang ini yang sama yang menjadi tulang belakang mendraft deklarasi hak asasi manusia sejagat. Dan jelas perkara ini adalah masalah ataupun beban yang dibawa oleh warisan pemikiran sekular Barat. Bagaimana Andrew Hu daripada Malaysian Bar Council ini boleh mengatakan bahawa ia bukan daripada fahaman sekular Barat. Itu premis asas yang kita kena faham. Sebab itu kita pergi ke mana-mana bila berdialog semasa di Geneva, kami beri taklimat kepada beberapa NGO Islam dan juga kepada duta OIC di Geneva. Dia menyebutkan bahawa perlu ada artikulasi yang betul dari kalangan negara-negara Islam ini, khususnya mengenai penentangan mereka ataupun kefahaman mereka tentang hak asasi manusia. Kerana perkara-perkara begini tidak didedahkan. Perkara-perkara ini sebenarnya mereka tidak mahu mendedahkan kerana mereka mahu mengatakan mereka impose ataupun
memaksakan nilai-nilai itu dan dikatakan nilai-nilai itu sebagai nilai-nilai yang sejagat. Dia kata, oh ini bukan Western secular values, ini adalah diterima kerana orang seperti Charles Habib Malik, ada wakil daripada China. Dia kata, it is representative, it is universal, therefore you must accept these values as your rights in your country. Kalau mereka mengatakan bahawa freedom of religion sebagai contoh, freedom of religion, kalau di Amerika ataupun di Netherlands ataupun di Australia, di Germany, kalau boleh seseorang itu diberikan hak mengikut nilai-nilai sejagat, mereka boleh meninggalkan agama sebagaimana yang terletak ataupun termaktub dalam artikel 18 UDHR. Kita baca dengan artikel 18 ICCPR berkenaan dengan hak untuk menukar agama, kebebasan beragama itu termasuk hak untuk menukar agama. Maka itu perlu diterima oleh negara seperti Malaysia, perlu diterima oleh negara seperti Egypt, Indonesia, Chad dan sebagainya, negara-negara Islam. Dan penyertaan kaum Muslim, wakil Muslim sangatlah minimum semasa proses untuk mendraft UDHR itu, sangat minimum. Tidak ada upaya nyata untuk menjelaskan prinsip-prinsip Islam secara komprehensif untuk mendapatkan pandangan sikap tradisi agama spelling terhadap artikel-artikel di dalam UDHR yang berbeza. Ini the different articles. Ya, sebenarnya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu itu telah dinafikan semasa pembentukan draft deklarasi hak asasi manusia sejagat itu, dinafikan daripada mendapat pandangan atau perspektif Islam, apatah lagi daripada pandangan perspektif tradisional para ulama-ulama tradisi kita yang sebenarnya dalam agama kita, mungkin Ustaz Nasha boleh berkongsi, dah ada pun. Kita ada Piagam Madinah, kita ada Quran sendiri, dan kita dah ada perkara-perkara bertulis mengenai hak asasi manusia dalam Islam ini. Tapi pada ketika itu dinafikan kerana apa? Kerana profil para wakil yang berbeza dari peserta negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Pakistan, Syria menunjukkan perwakilan dari negara-negara Muslim adalah individu yang telah dididik secara sekular. Jadi mereka ini sebenarnya tidak mewakili pandangan sebenar agama Islam mengenai hak asasi manusia. Sebab itu kalau kita lihat, bila Arab Saudi menentang artikel 18 dalam UDHR, dalam UDHR ini artikel 18 berkenaan dengan freedom of religion. Disebut dalam itu freedom of religion includes the freedom to change one's religion. Nah, ini masalah kita. Bila wakil daripada Arab Saudi menentang di dalam ICCPR artikel 18 yang dibaca bersama UDHR itu, dia menunjukkan bahawa ada bahasa yang agak vague, ya, dia tukar sedikit, dia tidak letak freedom to change religion kerana penentangan Saudi. Itu pun, tuan dan puan, wakil Arab Saudi namanya Jamil Barudi ketika di draft itu, seorang Kristian dominan, wakil Arab Saudi. Jadi bagaimana dikatakan bahawa pandangan Islam itu, perspektif Islam itu telah diterima pakai dalam kita mendraft deklarasi hak asasi manusia sejagat. Dan sebab itu bila Andrew Hu menyebutkan sekali lagi dalam laporan Daily Online ini, mereka mengatakan bahawa, saya baca, I will say specifically to the likes of Muslim Lawyers Association and ISMA, if you are saying that this is a Christian plot, then why is it that you have Algeria, Chad, Tunisia talking about signing international conventions? He asked. Okay. Beliau mengatakan hanya kerana Egypt, kerana Syria, kerana Algeria telah menandatangani ICCPR yang membolehkan tadi artikel 18 untuk seorang itu murtad, maka kenapa Malaysia tidak sign? Ada satu penulis namanya Alia Al-Hadri, beliau berada di Geneva. Beliau juga menulis dan mengatakan adakah NGO Islam ini berfikir bahawa Muslim di Malaysia itu lebih baik daripada Muslim di Afghanistan, kerana Afghanistan telah menandatangani ICCPR. Of course, saya akan jawab, Muslim di Malaysia lebih baik daripada Afghanistan, Muslim di Afghanistan. For sure, saya kata dari segi welfare, dari segi
agama, menjalankan agama. Dan selama ini kita telah pun menghormati agama-agama lain secara baik. Kita compare lah, kita cuba bandingkan keamanan yang kita nikmati di sini dengan keadaan di Afghanistan. Hanya kerana Afghanistan dan ada seorang bekas Timbalan Menteri, dia buat forum semasa kita di Geneva tahun baru-baru ini pada 22 Oktober. Saya ingat, saya tengok YouTube itu. Timbalan Menteri ini kata bahawa Malaysia berada di bawah dari segi carta pencapaian, sama ada kita dah tanda tangan atau tidak. Dia tak cantik. Kita bagi seorang Timbalan Menteri, bekas Timbalan Menteri untuk bercakap itu, menunjukkan bahawa dia tidak faham cabaran-cabaran yang ada di depan kita. Tak semestinya kalau kita dah tanda tangan ICCPR daripada 9 convention yang ada, Malaysia dah tanda tangan 3. Tidak semestinya, hatta sampai kiamat kalau kita tidak tanda tangan ya, mana-mana convention ini, tidak semestinya hak-hak asasi manusia di kalangan rakyat Malaysia ini tidak terjamin. Kerana kita tengok keadaan, saya buat kajian tentang 3 negara yang disebut oleh Andrew Hu, Tunisia, Egypt dan juga Algeria. Mereka ni ketiga-tiganya kononnya telah pun tanda tangan beberapa convention lebih jauh daripada Malaysia. Pada 24 Oktober, Hari Malaysia disemak itu, saya bacakan, di Tunisia, deadly violence and street protests in Tunisia postponed talks intended to end a political standoff that had thwarted completion of a new constitution in the birthplace and a relative bright spot in Arab Spring revolts. Pada hari Malaysia sedang disemak rekod hak asasi manusia di Geneva, Tunisia cannot even agree on their own new constitution. And you expect Malaysia to follow Tunisia? Negara yang pecah kacir seperti Egypt, nak kita tunduk, nak ikut Egypt kerana Egypt dah tanda tangan ICCPR. Therefore, Andrew Hu kata, you must follow Egypt and we must follow Egypt. I don't think so. Kebanyakan negara-negara Muslim, Islam yang tanda tangan dokumen-dokumen hak asasi manusia ini, negara-negara Arab, sad to say, mereka ini tidak baca kandungan, tidak faham kandungan, tidak faham implikasinya. Sebab itu Saudi Arabia boleh hantar seorang Kristian Lebanon untuk mewakili mereka dalam proses mendraft UDHR yang menyebabkan kita dinafikan ataupun PBB dinafikan daripada hak sebagai untuk memahami perspektif Islam terhadap hak asasi manusia. Jadi adakah ini fringe voice, tuan-tuan dan puan? Adakah pandangan ini, perspektif yang kami buat ini berdasarkan kajian kami yang dalam? Kami ini bukan orang-orang yang reken. Kami ini adalah juga peguam-peguam yang terlibat dalam kes-kes landmark. Saya sendiri terlibat, Datuk Zulkifli sendiri terlibat tahun 2006 kes Azlina Jalani. Saya sendiri terlibat dalam kes baru-baru ini Kalimah Allah. Kami juga berhujah membuat penyelidikan tentang undang-undang sivil dan syariah. Janganlah panggil kami ini fringe voice. Ya, contohnya kalau nak lawan tu, lawanlah menjawab 6 perkara yang telah kami tuntut. Janganlah pelekehkan kami. Dan Pro-HAM pada saya fikir sebelum semakan itu dibuat, ya, mereka telah mengadakan satu forum sebelum UPR dibuat pada 24 bulan. Dan mereka mengatakan salah satu cadangan yang boleh baca dalam blog Pro-HAM, salah satu cadangannya kena diperbanyakkan bahan-bahan dalam bahasa Melayu. Kerana nampaknya akhbar disebut, akhbar putusan Malaysia itu memanipulasi isu UPR ini dengan mengenengahkan isu-isu seperti murtad, LGBT dan sebagainya. Mereka ingat kita orang Melayu ni tak faham bahasa Inggeris, jadi perlu diadakan keterangan. Saat kami baca, kami bukan buat tuduhan dulu. Pada 2009, laporan Komando yang pertama dikeluarkan, mereka sebut di dalam laporan itu bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular dan mereka telah merujuk kepada kes Cik Umar Cik Soh yang diputuskan oleh Ketua Hakim Negara pada ketika itu Tun Saleh Abbas. Padahal selepas itu tahun 2006
Kita ada 2 kes lagi, kes Azlina Jalani dan juga kes Mia Atikur Rahman yang meluaskan tafsiran kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan dalam kes Cik Omar Cik Soh itu pula tidak dinyatakan mana-mana bahawa dalam mana-mana bahagian dalam parlimen bahawa Malaysia itu adalah sebuah negara sekular. Tapi yang dinyatakan oleh Tun Sani Abbas bahawa undang-undang yang digunakan pada ketika itu adalah undang-undang sekular. Tapi dengan adanya kes Azlina Jailani ini dan kes Mia Atikur Rahman dan yang terbaru kes Kalimah Allah, titular Roman Catholic lawan Majlis Agama Islam Wilayah, lawan Peguam Negara, Menteri Dalam Negeri, maka sebenarnya Cik Omar Cik Soh is no longer a good law. Tidak lagi terpakai, tidak boleh dirujuk, dan mereka telah pun menyalahgunakan kes itu untuk mengatakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular. Seterusnya tuan-tuan, membahas sedikit mengenai mekanisme UPR. Setiap 4 tahun UPR ini bermula selepas Sesat Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada ketika itu 2005-2006, Kofi Annan melakukan reformasi terhadap PBB. Jadi daripada Majlis Hak Asasi Manusia ini telah diadakan satu mekanisme untuk menyemak rekod hak asasi manusia sesebuah negara. Ada 193 negara yang terlibat. Proses yang pertama bermula, tak silap saya, 2008. Malaysia menjalani UPR yang pertama pada tahun 2009, bulan Februari. Pada ketika itu ada 100 lebih show yang telah dikemukakan. Malaysia telah menerima, saya fikir 62, tak silap saya 62 103 show pada 2009 dan 62 show telah diterima. Kesan langsung daripada UPR ini memang dia tidak mengikat, dia hanyalah merupakan show. Malaysia masih boleh menolak. Tetapi yang lebih bahaya adalah fahaman liberalisme, fahaman hak asasi manusia yang cuba ditengahkan dalam proses ini. Juga tuntutan-tuntutan yang tidak bersalah. Kita tengok kesan langsung sebagai contoh, ISA. Kita mungkin bersetuju, mungkin tidak bersetuju, tetapi kesan langsung ialah ISA telah pun dihapuskan, Emergency Ordinance telah pun dihapuskan, dan kedua-dua tuntutan tersebut ada sebenarnya dalam proses tahun 2009, laporan Temanggung. Jadi pada tahun ini kita lihat peningkatan dari segi tuntutan ataupun show yang dikemukakan. Ada berapa show yang diterima untuk dipertimbangkan? 232 daripada 109 negara. Malaysia merupakan negara kedua tertinggi selepas China dalam sesi ke-17, negara yang kedua tertinggi yang diminta ataupun menarik minat negara-negara untuk mengemukakan show. Dan proses ini berlaku setiap 4 tahun sekali. Dalam masa 4 tahun itu, apabila habis proses semakan, Malaysia ada sehingga bulan Mac 2014 untuk melakukan final adoption ataupun penerimaan penuh terhadap show. Sama ada Malaysia hendak terima atau tidak kepada 232 show itu. Malaysia boleh tolak, boleh terima, boleh pertimbangkan. Kita nak tunjuk perbezaan. Negara Kongo buat semakan sebelum Malaysia, di peringkat draft lagi mereka telah menolak hak LGBT. Tak masuk pun dalam draft untuk laporan negara Kongo. Tetapi Malaysia kata bahawa okey, we will consider. Ada sekurang-kurangnya 7 negara yang mahu Malaysia memadamkan, menghapuskan undang-undang berkaitan liwat. Malaysia kata okey, kita akan pertimbangkan. Kongo boleh kata kita tolak awal-awal, tak payah consider, tolak. Tapi Malaysia telah mengatakan bahawa kita akan terima untuk pertimbangan. Ada ke alasan untuk tuan-tuan dan puan tidak risau tentang perkara ini? Saya fikir kita kena risau. Ya, 3 hari yang lepas, Hawaii menjadi sebuah negara terkini di dalam Amerika Syarikat yang mengiktiraf, the bill was signed into law. Ya, dia tandatangani menjadi undang-undang
untuk mengiktiraf undang-undang perkahwinan sejenis ini. Malaysia macam mana? Malaysia dah ada tak perkahwinan sejenis ini? Boleh siapa-siapa tanya, agak-agak tahu tak? Dah ada ke perkahwinan sejenis? Datuk? Dah ada. Kendurinya dah ada. Kendurinya berlaku tahun lepas. Padri. Ya, kendurinya dah berlaku tahun lepas, tapi the solemnization, ya, cara perkahwinan itu dibuat di Washington ke di Amerika. Tapi maksudnya dah ada kenduri kat Malaysia. Perkahwinan ini dibuat di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Dan perkahwinan lesbian pertama di dalam negara Muslim secara sah telah dilakukan di negara Muslim terbesar di Indonesia pada tahun 1982. Itu pun dah berlaku. Ya, di Singapura pada bulan April baru-baru ini terdapat satu percubaan Lee Meng Suang. Baca, siapa pelajar undang-undang boleh baca kes Lee Meng Suang ini, permohonan untuk mengisytiharkan LGBT itu ataupun Seksyen 377 itu dalam kanun keseksaan Singapura sebagai tidak keperlembagaan ataupun unconstitutional. It has already happened in Malaysia. So the marriage atau the ceremony dia tak berlaku di Malaysia, tetapi kenduri dia dah berlaku di Malaysia. Dan kita tahu bahawa seksualiti mereka juga merupakan salah satu inisiatif ataupun usaha untuk mereka menyemarakkan lagi fahaman ke arah mengizinkan perkahwinan sama jenis ini. Ini adalah 6 isu keprihatinan Muslim yang baru. Sampai sekarang Pemangku tidak jawab. Mereka mengatakan bahawa kami ini golongan fundamentalist, mereka mengatakan bahawa kami ini fringe voice. Datin Paduka Marina Mahathir mengatakan bahawa kami tidak buat homework. Kemudian pelbagai lagi tuduhan-tuduhan. Bila kita pergi ke Geneva, kita beritahu dengan bahawa kami juga ada hak untuk bercakap, mendengarkan perspektif Islam mengikut perlembagaan persekutuan. Kami bukan bawa kitab-kitab Taliban untuk dihantar ke Geneva. Kami bukan bawa golongan-golongan ekstrim. Yang datang ini adalah kami sebagai pengamal undang-undang, sebagai peguam yang sah, yang berdaftar dengan Majlis Peguam, yang juga berhujah di dalam mahkamah, dan kami membawa hujah-hujah dalam kerangka perlembagaan persekutuan, dalam kerangka ASEAN Human Rights Declaration, dalam kerangka United Nations. Dan ini perspektif kami tentang Islam. Kita baca perisytiharan dan pelan tindakan Vienna tahun 1993 yang mengatakan dengan jelas bahawa dalam melaksanakan idea dan tindakan hak asasi manusia ini kena juga diambil faktor budaya, agama dan juga sejarah sesebuah negara itu. Itu perlu dihormati. Jadi ucapan kami adalah berdasarkan kepada prinsip itu. Dan sebenarnya negara kita juga telah pun memposisikan dirinya dengan jelas. Pada 14 Februari 2012, kita telah pun menyertai kumpulan negara-negara OIC menulis satu surat kepada Miss Laura Dupuy, masa itu Presiden Majlis Hak Asasi Manusia, menyatakan bantahan Malaysia bersama dengan negara-negara Islam lain tentang percubaan untuk memasukkan hak-hak LGBT itu, bahasa-bahasa sogi, sexual orientation and gender identity, ke dalam deklarasi hak asasi manusia sejagat ataupun UDHA. Dan ketika itu, bila surat itu dihantar, ada juga bantahan daripada American Catholic Institute. Perkara ini berlaku, tetapi perkara ini tidak diceritakan oleh pemangku. Mereka tidak mahu melihat Malaysia memainkan peranan sebagai sebuah negara Islam, menyatakan bahawa because the human rights ideology is not a perfect ideology, therefore kita boleh mengatakan pandangan-pandangan kita mengenai Islam yang sebenarnya membantu ke arah kesejahteraan tamadun manusia. Ini yang mereka gagal untuk nyatakan. Yang pertama, ICCPR. Saya sebutkan tadi secara spesifik. Artikel 18 ICCPR dibaca bersama artikel 18 UDHR.
Universal Declaration of Human Rights, mengenai hak untuk meninggalkan agama seseorang itu. Dan kami buat research, kita bukan tidak buat research. Kita sekarang lagi kalau kita lihat pada General Comment by Human Rights Committee, Perenggan 1 dalam laporan Temanggung yang juga sama konsisten dengan tuntutan beberapa negara. Beberapa negara sebagai contoh ICCPR yang minta Malaysia sign. ICCPR di Poland, Latvia, Sierra Leone, Benin, Uruguay, Ireland, Slovenia, Mesir, Slovakia dan lain-lain. Itu antara negara yang minta Malaysia tanda tangan. This is the comment by the Human Rights Committee. The committee observes that the freedom to have or to adopt a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one's current religion or belief with another, or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one's religion or belief. Ini yang menjadi masalah kami. Kami menyebut kepada kerajaan Malaysia, kalau tanda tangan, make sure that you have well articulated this issue. Malaysia perlu nyatakan pandangan. Dan ini adalah konsisten dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 3/1 mengenai kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, dan juga jadual keempat perkara 3/7 dalam Perlembagaan Persekutuan mengenai dengan sumpah mengangkat jawatan yang di-Pertuan Agong, yang menggunakan sumpah syar'i wallahi wa billahi wa tallahi, yang mengatakan bahawa agung pada setiap masa sebagai ketua agama negara perlu memelihara agama Islam itu. Dan agama Islam itu memanglah Allah menjaga agama Islam itu, tapi kita menjaga kedudukan akidah masyarakat Muslim secara umumnya. Itu tugas kita. Jangan sebutlah kami siege mentality ke apa. Kami menggunakan hujahan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Hujahan tanggal 74 jadual keempat ini telah pun sebenarnya dipersetujui sebagai salah satu ciri ataupun elemen yang penting yang membentuk perlembagaan, membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Takkan ini pun nak mereka persoalkan. Dan ini sebenarnya baru-baru ini Raja Nazrin Shah telah pun menyentuh kali ini dalam titah Tuanku. Ada 8 perkara yang Tuanku sebut, ya, Raja Nazrin Shah pada 10 November baru ini di Hotel Istana. Antara lain disebut bahawa peristiwa Natrah tercatat kuat dalam memori bangsa kerana rusuhan yang berlaku pada 12 Disember 1950 di Singapura. Disebut tentang perkara itu. Dan umat Islam bertanya bagaimanakah saya baca cerita sebenar di sebalik rusuhan adalah kemarahan orang Melayu terhadap akhbar Straits Times itu secara provokatif berulang kali menyiarkan gambar Natrah berlutut di hadapan patung Virgin Mary. Umat Islam bertanya, bagaimanakah perasaan penganut Kristian jika melihat seorang kanak-kanak Kristian dipakaikan telepon dan dipaksa bersolat? Maknanya menghormati agama. Disebut bahawa kedudukan Islam, agama persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Ini yang menjadi salah satu jis dalam keputusan kalimah Allah itu. Kalau kita nak menjalankan kewajipan beragama bagi orang Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya, mestilah dijalankan secara aman dan harmoni. Kalau mereka mula menuntut sebagai contoh penggunaan kalimah Allah di dalam Bible itu menentang istilah aman dan harmoni. Dan kali ini juga dibawa dan murtad. Kalau katakan anak-anak kita nanti mungkin sekarang juga cerita bagaimana usaha pemurtadan ini sebenarnya berlaku. Dan semalam saya pergi pada kawan-kawan laporan kertas putih di dalam parlimen, bagaimana sebenarnya kegiatan ini daripada 1998 lagi memang berlaku di Petaling Jaya. Ada gereja-gereja tertentu yang mereka contextualization, ya, Haji Karim akan ceritakan, mereka nak menarik orang Melayu supaya murtad itu, dia pakai baju Melayu, Bible itu dia pakai rehan yang untuk mengelirukan orang Melayu.
sampai tahap itu sekali usaha itu berlaku, dan itu dilaporkan dalam kertas putih Parlimen tahun 1988. Perkara macam ni kami buat kajian dengan mendalam. Kita bukan fringe voice, ya, kita bukan golongan fundamentalist, tak. Kami buat kajian, kami rujuk kepada pakar-pakar, kami rujuk pada kertas-kertas parlimen, pada kes-kes mahkamah. Kemudian implikasi ICCPR sebagaimana yang dituntut oleh Komangko ialah bakal mengizinkan pembedalan laku secara berleluasa. Seterusnya, perenggan 6.8 dalam laporan Komangko ialah untuk menuntut kita menandatangani ICERD, International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Betul, Islam itu tidak mengajar kita untuk memusuhi mana-mana kaum, tetapi yang menjadi masalah ialah tafsiran perkauman itu. Kalau ada tindakan-tindakan domestik sebagai contoh, kita perlu juga kita akui bahawa kekuasaan, pegangan ekonomi orang Melayu mungkin tidak sampai ke tahap yang dikendaki. Sebab okey, saya boleh terima kalau ada argumen atau perhujahan yang mengatakan bahawa mungkin berlaku keterisan, berlaku penyelewengan satu contoh. Okay, itu kita setuju. Tetapi tidak boleh dilabelkan usaha untuk memajukan agenda ekonomi bumi putra orang Melayu itu sebagai usaha perkauman. Ini yang menjadi masalah sekarang. Tidak sepatutnya diberikan label negatif dan bersifat stereotip, khususnya oleh media yang berniat jahat terhadap sebuah negara. Perenggan 6.11 dan 6.12 hak sogi, ini pun saya dah cerita tadi. Untuk mengizinkan perkahwinan sesama jenis ini berlaku, perlu dipadamkan dulu, perlu dihapuskan dahulu kesalahan liwat itu sebagai satu jenayah dalam enakmen syariah juga. Kesalahan yang berkaitan dengan perkara ini, liwat dan sebagainya, perlu juga dihapuskan. Itu sebagai langkah pertama ke arah menjadikan perkahwinan sejenis itu sebagai halal ataupun mengikut undang-undang di Malaysia. Dan ini tak kurang daripada 7 negara yang menuntut, yang menggunakan bahasa yang sama yang digunakan oleh Komangko untuk mendesak Malaysia supaya memadamkan Seksyen 377A ini. Ada menggunakan istilah-istilah seperti diskriminasi terhadap golongan minoriti LGBT. So, itu adalah perempuan. Kalau bercakap tentang LGBT ini, saya ada satu laporan. Ini laporan yang tuan boleh Google. Tajuk dia The Militant Homosexual. Ini ditulis oleh majalah Newsweek pada tahun 1971 yang mencetuskan gerakan homoseksual secara tersusun yang menyebabkan pada tahun 1982 mula-mula berlaku 1971 ini boleh baca dalam ni, terdapat satu segmen yang menceritakan bagaimana militan dia ini, media barat melabelkan golongan homoseksual ini sebagai militan. Mereka merempuh masuk dalam satu mesyuarat saintifik yang sedang bersidang 2,000 orang psikiatris daripada American Psychiatric Association. 2,000 orang. Dan saya baca, saya tak fitnah. We are here to denounce your authority, to label us sick or mentally disordered, shouted the group's leader, Dr. Franklin Kennedy, while the 2,000 shocked psychiatrists looked on in disbelief. For us as homosexuals, your profession is the enemy incarnate. We demand that psychiatrists treat us as human beings, not as patients to be cured. Mereka telah menekan, mendesak para psikiatris daripada American Psychiatric Association ini untuk mengeluarkan takrif LGBT ataupun homoseksual ini daripada penyakit mental. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sempat kaji, tengok dia punya susul galuh, ya. Selepas itu tahun 1982 WHO, Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa, telah mengeluarkan homoseksual ini daripada takrif sakit mental.
Kemudian kita tengok banyak lagi gerakan-gerakan yang dilakukan, dan pada 2006 Yogyakarta Principles itu yang berlaku di Yogyakarta, negara Muslim terbesar di Indonesia, yang telah mengakibatkan daripada 2006 itu tahun 2012 satu resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mengiktiraf hak LGBT ini dipanggil resolusi 1719 telah pun dikeluarkan, dan gerakan ini menjadi semakin deras. 14 negara di dunia ini telah pun mengiktiraf hak untuk berkahwin sesama jenis. Jadi kita tengok perkembangan itu yang berlaku. Dan disebut dalam 6.11, 6.12 ini laporan Kemangko, mereka mahukan Malaysia memadam 377A itu, kerana mereka mahu mengizinkan akhirnya, ultimately, to allow for same-sex marriage. Peringkat 6.2 yang saya sebut tadi, hak istimewa kaum Melayu, ICDRT tadi, diistilahkan sebagai alat politik. Again, mereka ini juga mahu supaya proses ataupun tindakan-tindakan domestik sebuah kerajaan itu kena juga diberikan hak sama rata, padahal mereka sepatutnya menghormati kedaulatan negara kita. Peringkat 9 adalah mempersoalkan amendment kesalahan-kesalahan jenayah syariah 95, mendesak pemasuhan atau pindaan terhadap kesalahan-kesalahan jenayah syariah dan amendment yang didakwa sebagai mengganggu hak peribadi. Kalau apa yang mereka nak buat, itu suka hati mereka, tidak boleh dipersoalkan. Kita tak boleh ada konsep amar ma'ruf nahi munkar itu. Bagi mereka, amar ma'ruf nahi munkar itu melanggar ataupun menghancurkan hak peribadi. Sebab itu ada sampai seorang pemimpin politik yang berkata bahawa undang-undang liwat itu adalah arkaik, telah ketinggalan zaman, lapuk dan ketinggalan zaman, kerana dia juga menyokong hak untuk mereka melakukan khususnya budaya seks usang ini. Peringkat 10 dalam laporan Kemangko mewujudkan kekeliruan terhadap isu kebebasan beragama, isu kalimah Allah yang masih belum diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Kami telah menerima salinan notis untuk kebenaran, permohonan kebenaran untuk merayu, telah pun dihantar ke Pejabat Guam. Ada 26 soalan-soalan yang ditimbulkan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Persekutuan nanti. Kemudian larangan terhadap penganut ajaran Syiah ini ditimbulkan oleh negara Iran. Ini juga ada dalam Kemangko. Mereka mengatakan bahawa sebagai freedom of religion, perlu penganut agama Syiah ini dibenarkan untuk menyebarkan fahaman mereka di kalangan orang-orang Islam. Hak seorang bapa beragama Islam untuk mengislamkan anak-anak. Kita tahu kes Ridwan dan beberapa kes lagi yang berlaku dijadikan isu hak asasi manusia. Mereka tidak menghormati keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan dan pandangan-pandangan para ulama yang muktabar, yang sebenarnya itu adalah hak kita sebagai orang Islam untuk menjalankan perkara di dalam agama Islam. Okay. Proses UPA Malaysia secara ringkas 17-31 Oktober, saya dan Ustaz Nasharuddin Haji Karim memang dalam delegasi, tetapi saat-saat akhir dia jadi tamu Allah. Jadi saya fikir dia bagi input tu dengan cara dia mendoakan kita. InsyaAllah, alhamdulillah kami balik dengan selamat telah menjalankan sesi itu. 5 ahli delegasi kita ini akan diceritakan dengan lebih lanjut oleh Ustaz Nasha. Fokus kita menjelaskan kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita jumpa dengan mana-mana delegasi, kita jumpa dengan mana-mana negara, kita jelaskan bahawa ini adalah kedudukan Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan. Berbeza dengan negara-negara lain yang mungkin ada tangan, Turki sebagai contoh, Maldives sebagai contoh, mungkin mereka tak panggil diri mereka sebagai negara Islam. Indonesia pun tak boleh panggil diri ini sebagai negara Islam. Dia tidak ada dalam perlembagaan Indonesia. Pasal Indonesia menerima pakai doktrin Pancasila. Semua agama itu adalah sama. Dia ada Kementerian Agama, dia lebih maju daripada kita. Tapi dalam Kementerian Agama Indonesia itu, dia ada Jabatan Islam, Jabatan Kristian, Jabatan Hindu. Tidak ada satu agama negara. Tapi Malaysia ada kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, sebagai agama negara. Bahawa seolah-olah kita di Malaysia sebagai seorang manusia Muslim, kita bersyahadah dengan artikel 31 itu. Tinggal lagi kita nak memperbaiki pencapaian Islam kita, nak melaksanakan syariah dengan sepenuhnya, termasuk hudud
ya, melaksanakan sistem ekonomi Islam dan sebagainya. Itu adalah tugas kita bersama-sama. Dan juga kita memastikan perwakilan kerajaan bertegas menolak tuntutan mana-mana NGO hak asasi manusia. Pendirian kita mengiktiraf, saya sebutkan di awal tadi, bahawa kita mengiktiraf proses UPR sebagai salah satu mekanisme, bukan technical, non-technical mechanism. Berbeza dengan kalau ada local convention yang bersifat teknikal memerlukan kepakaran. Dan kita mahu Malaysia meneruskan komitmen dan kita tidak menentang mana-mana saranan atau tuntutan yang mempunyai legitimate basis, ya, termasuk yang dikemukakan oleh NGO hak asasi manusia. Ini yang telah berlaku 31 Oktober 2013. Datuk Mazlan Muhammad, perwakilan tetap Malaysia ke Geneva, mengulangi komitmen Malaysia terhadap proses UPR, komitmen Malaysia untuk meneliti semua 2-3 show. Tak ada yang ditolak. Di peringkat draft tu, LGBT, kalau compare, kita bandingkan dengan Kongo menolak terus LGBT, tapi Malaysia menerima untuk mempertimbangkan termasuk show-show terhadap pengiktiraf LGBT. Dan bulan Mac 2014 nanti, proses UPR seterusnya akan berlaku pada bulan Mac. Malaysia akan menyatakan sama ada diterima atau tolak. Dan saranan-saranan saya dah cerita tadi kebanyakan dia adalah selari dengan tuntutan dalam Peraturan Komando yang membentuk sebagai dari asas sebagai UPR Parlimen ini, dan kita telah membangkitkan tindakan cukup komando mencabar kedudukan Islam di Malaysia. Very specific. Our concerns are very specific. Tidak ada timbul kita di menentang tuntutan lain yang legitimate. Proses UPR ini yang saya ceritakan tadi, ada beberapa negara yang sama selari tuntutannya, dan kita memang mendapat tahu bahawa Komando telah pun memberikan taklimat kepada negara-negara yang tertentu yang menggunakan show-show itu mendapat maklumat daripada Komando. Sebagai contoh, isu ICCPR, LGBT dan Syiah, dan ini terluas. Andrew Hu mengatakan bahawa isu-isu ini bukan isu-isu utama. Bagi kami, bagi orang Islam, bagi NGO Islam, ini adalah isu-isu utama. Isu murtad adalah isu utama, isu LGBT adalah isu utama. Kalau kita akidah kita terjejas, kalau kita melanggar syariat, sudah tentu itu adalah satu perkara yang sebenarnya boleh menjejaskan kedudukan kita sebagai orang Islam. Syiah sebagai contoh, kan? Okey, kita argulah, kata mungkin adalah beberapa hujahan, tapi pada hakikatnya negara kita telah menerima Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai ajaran yang dominan dalam konteks Malaysia. Kita menghormati kalau negara Iran nak buat hubungan diplomatik ataupun hubungan dagangan, okey, tapi fahaman itu boleh menyebabkan kita, masyarakat kita bercelaru, bercarau seperti mana yang berlaku di negara lain. Dan ini membuktikan kebenaran dakwaan Muslim baru. Bukan kami menuduh secara sembarangan, kami tidak menuduh, tapi niat tidak baik Komando itu mengenai mencemarkan nama Malaysia dengan tuntutan-tuntutan yang tidak bersalah. Dan seruan kita kepada kerajaan telah pun kita nyatakan, dan kita berterima kasih kepada kerajaan kerana menegaskan tentang sunyi ini. Hopefully kita akan tolak teruslah, khususnya mengenai diskriminasi agama. Dan impak pernyataan kita tengok ada Islamofobia, double standard di kalangan NGO hak asasi manusia barat. Bila NGO Islam nak cakap tentang hak asasi manusia, dia tak boleh, you have to stay in Malaysia, keep quiet, don't talk about human rights because you don't do your own work, because you don't understand the human rights process. Kami dituduh, dilabel macam-macam. Pada hakikatnya kami juga dituduh, kata this Muslim UPRO ni adalah golongan Muslim fundamentalist, golongan teroris, golongan yang tidak progresif, jadi tak boleh cakap tentang hak asasi manusia. Tak boleh. When it comes to Muslims, you cannot, no freedom of expression for Muslims. Okay, tanggapan salah. Mereka ni kebanyakannya jadikan hak asasi manusia ni sebagai perniagaan lah, sebagai bisnes. They have to create all this human rights situation in order to, the situation in Malaysia is terrible that you must give us funding so that we can do work. Nampak? The situation, human rights situation in Malaysia is so bad. Tak ada harapan dah. Compared to Afghanistan, Afghanistan is much better. Afghanistan lebih baik daripada Malaysia. Allahu Akbar. Cairo atau Egypt lebih baik daripada Malaysia. Tunisia lebih baik daripada Malaysia.
On the day review tu saya sebut tadi 24 bulan, Tunisia tak boleh, they cannot even nak bentuk perlembagaan sendiri. And you expect us to follow Tunisia? Come on. Tengah masalah, dia ingat dia monopolize, dia ingat dia dominant, dia ingat power. Kita ni tidak boleh articulate issues. Kehadiran Muslim di PRO di stereotype sebagai fundamentalis Muslim, ini tanggapan negatif lah penegasan kita. Sini ada beberapa penegasan yang telah kami nyatakan di dalam memorandum Muslim di PRO dan juga dalam beberapa tulisan dalam majalah-majalah, dalam akhbar juga telah kami telah memecah dominasi NGO hak asasi manusia ni. Ternyata mereka hipokrit bila kita pergi ke sana. Dia marah kat kita kalau dia kata orang Islam di Malaysia ni sedikit-sedikit hantar memorandum ke Majlis Undang Raja. Ada siege mentality dan sebagainya. Takut sangat Islam terancam. Tapi di sana, di Geneva, mereka pula pergi jumpa Majlis Hak Asasi Manusia, mengadu kat Majlis Hak Asasi Manusia. Jadi siapa yang sebenarnya ada siege mentality? Ya, inilah sikap NGO Hak Asasi Manusia ni. Kita membetulkan perspektif itu yang lebih baik melalui jaringan Ustaz Syarudin dengan Duta OIC, dengan Yayasan Cordova, dengan berbagai NGO di sana, dan kita akan teruskan usaha ini kerana diakui oleh Sliman Sheikh sendiri, Duta OIC ke Geneva, bahawa tidak pernah NGO Islam cuba melakukan lobby seperti ini untuk memberikan perspektif yang betul tentang Islam dalam agama Islam. Dan saya sebenarnya tidak hairan sekiranya Malaysia tinggal bersendirian untuk menjelaskan kepada negara-negara Islam lain. Kalau kita tengok kebanyakan negara-negara Islam lain, semuanya sudah habis hancur dari segi sama ada pencapaian hak asasi manusia, good governance dan sebagainya. Kita juga ada kelemahan, saya akui. Kita punya kerajaan tidak perfect, not perfect Muslim government, tetapi alhamdulillah sekurang-kurangnya kedudukan Islam dalam agama sebagai agama persekutuan itu telah jelas, perkara 31 dan perkara 37 dalam Lembaga Persekutuan. Gagasan masa hadapan, kita akan mengadakan kerjasama strategik. Kita membuat fellowship untuk kita latih ramai aktivis Muslim yang akan boleh articulate on human rights issues, yang boleh bercakap di peringkat serantau antarabangsa tentang isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia. Dan kita menyambut baik respons daripada Duta OIC ke Geneva. Peranan Malaysia sangat diperlukan dan kita akan memulakan inisiatif untuk membukakan laporan stakeholder yang lengkap. Kita nak juga participate dalam UPR 2018. Kita akan ceritakan perspektif Islam tentang hak asasi manusia yang sebenar di Malaysia ini, supaya negara-negara lain dapat melihat dengan betul, tidak menerima sebarang stereotip ataupun label negatif mengenai hak asasi manusia di Malaysia. Saya ucapkan terima kasih di atas penilaian, perhatian, dan saya mohon maaf di atas segala kesilapan. Mudah-mudahan ada manfaat kita pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum